Nak bahagia, nak murah rezeki, nak panjang umur, nak dapat kehidupan yang baik, ada caranya. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah dengan mak bapak. Dalam bab apa, Ustaz? Dalam bab yang tidak melanggar batas syarak. Budak baru setahun setengah, sabarlah Ustaz. Kita mendidik mengikut peringkat umur dia. Kenapa yang saya cakap macam itu? Sebab saya jumpa. Bila cuti sekolah, cuba tuan-tuan tengok. Dia rapat dengan kawan dia, dia telefon mak dia, "Mak, cuti ni tak balik rumah mak tau. Nak pergi rumah Rafidah. Berapa hari kau nak berjalan rumah dia? Tak lama pun, seminggu je. Lagi 2 hari nak buka sekolah pun saya balik rumah mak." Nampak? Dia mula rapat dengan kawan dia, dia mula baik dengan kawan dia, dengan adik-beradik dia pun tak rapat. Bermula, perenggangan telah berlaku. Bukan saya larang tuan-tuan hantar anak ke asrama. Saya lagi suka bagi saya. Sampai satu masa, kau masuk asrama. Ni kadang-kadang 7 tahun masuk asrama. Basuh kain tak pandai, basuh spender tak pandai, pergi masuk asrama. Akhirnya, dia tak kenal anak dia, dan anak dia pun tak kasih pada mak bapak dia. Maka, tuan-tuan, bermula, kerenggangan itu telah berlaku. Sebab tu nak masuk asrama, tengok umur apa yang paling sesuai. Mungkin 13 tahun. Masuk. Ini budak 6 tahun. Masuk asrama tau. Saya tegur satu abang, dia hantar anak dia di Mesir, hafal Quran, anak dia umur 8 tahun. Bang, 8 tahun bang. Apa nak hantar anak di Mesir? Tak apalah, dia ada ramai kawan-kawan dia. Jangan bang. Anak kita depan mata kita, kita tengok kalau asrama depan rumah kita boleh tengok bang. Di Mesir, abang nak pergi naik apa bang? Rupa-rupanya betul apa yang saya telah. Dia buat keluar, anak dia 14 tahun di sekolah saya. Dia buat keluar anak dia, dia hantar dengan adik dia umur 8 tahun. Pergi Mesir. Rupa-rupanya anak-anak dia tukang basuh pinggan dekat kedai arak. Atas asrama dia pun bawah kedai arak. Duk basuh pinggan tu, bukannya hafal Quran. Kesian budak ni. Jadi tolong guna otak sikit lah. Nampak tak? Jangan main dengan ni bagus kecil-kecil benda cakap Arab. Kata kalau cakap Arab masuk syurga ke je nak? Sabar sat dulu. Bagi dia kasih sayang, kenal mak, kenal apa semua, berikan pendidikan adab pada dia, akhlak pada dia, lepas tu pilah hantar. Jangan cepat sangat kita pisahkan. Kadang-kadang kita nak anak kita ni jadi cerdik sangat. Umur 2 tahun ni. 2 tahun tuan-tuan, suruh belajar Iqra dah. Bo. Baru 2 tahun. Sabarlah sat lu. Ada yang baru 2 tahun suruh pakai tudung dah. Pakai tudung, pakai purdah. Oh, Islamiknya. Yelah kita daripada kecil Ustaz melentur rebung Ustaz daripada buluh Ustaz, kan buluh pada rebung Ustaz. Masalahnya anak awak tu bukannya rebung, bukannya buluh. Biar dia berlari, dia berjalan, dia sesuai dengan budak dia. Biar dia sesuai. Cuma tengok orang Arab tu, anak rambut perang je, pakai skirt budak tu, umur 3 tahun. Yang kita Islamik terlebih tuan-tuan, stoking sampai ke paha. Budak baru setahun setengah, sabarlah Ustaz. Kita mendidik mengikut peringkat umur dia. Kenapa yang saya cakap macam itu? Sebab saya jumpa. Saya mengajar orang ni bukan baru tuan-tuan. Saya mengajar 33 tahun dah. Tua dah. Saya ni termasuk kategori otai. Cuma masih berbisa. Old-timer dah saya ni. Tua dah. Kena rehat. Dah masuk skim pencen dah. Saya dah boleh buat keluar duit kemudian SP dah. Saya rasa dekat 10 kali saya duk umum. Saya dah boleh buat keluar duit kemudian SP. Ramai pula perempuan ajak menikah sejak saya umum. Pernah faham? Tak faham sudah hantar ni. La ilaha illallah. Ada saya jumpa satu budak. Dia main jumpa saya. Dia free hair. Pakai t-shirt. Pakai seluar jean. Free hair. Ya, ada masalah. Dia tengok muka saya.
Saya pun tunduk malu tengok tuan PA saya teman, kerani saya teman. Saya tak berani jumpa seorang-seorang. Dulu, siapa jumpa saya boleh seorang-seorang. Ada satu kes, satu perempuan ajak saya menikah. Dia masuk dalam pejabat saya nak kahwin dengan ustaz. Oh, dak lah kot ustaz. Kak, saya ni tak mau. Umur dia 63 masa itu. Saya masa tu 36. Terbalik kan, Mak? Saya kata minta maaf kak, minta maaf saya rasa dak kot, minta maaf kak. Ustaz, walaupun ustaz muda pada akak, akak boleh terima ustaz. Saya kata memang akak boleh terima, saya tak boleh terima. Tak mau. Dia marah kat saya tuan-tuan, dia kejar saya dalam bilik tu. Sejak itulah saya tak mau dah jumpa seorang-seorang. Dulu saya buka pintu je. Sekarang 3 orang teman saya. Jadi kes. Macam kes perempuan tadi. Dia pakai baju dulu tengok. Dia tanya saya, ustaz, cuba tengok saya betul-betul. Saya, kenapa? Takkan ustaz tak kenal? Tak pas, tak kenal. Cuba tengok betul-betul. Saya rasa macam kenal, tapi di mana ya? Rupanya saya mengajar dia daripada dia tadika. Dia pakai purdah umur 5 tahun. Dia sekolah rendah. Sekolah menengah. Tutup segala-galanya tutup. Bila dia jadi umur 19 tahun, 20 tahun tuan-tuan, dia buka segala benda, dia kata, ustaz mulai bulan ni saya dah tak tutup aurat. Kenapa? Sejemu, seboring, sefed up. Dahsyat tuan-tuan, saya bertepuk dahi. Ustaz bayangkan daripada kecil saya pakai pening, saya panas ustaz. Betul? Sekarang saya nak bebas lah. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa, bukan saya, aku suka hang peduli apa aku. Peduli apa saya, apa kena mengenang dengan saya pula? Tak, ustaz tak feras ke? Anak didik ustaz jadi macam ni. Tak feras apa? Tugas saya mendidik hidayah dengan Allah. Hang tolak hidayah. Salah siapa ustaz? Dia berdebat dengan saya. Mana saya tahu? Salah mak saya, bapak saya. Terlalu ekstrim mendidik saya. Saya kata kalau agak-agak ekstrim, di belakang depan kedai tu ada jual aiskrim. Pergi minta. Tuan-tuan, sebab tu kita nak didik anak ni elok-elok. Jangan ekstrim sangat. Bukan saya kata tak bagus. Tapi saya takut mereka jadi jemu. Macam kita buat kuliah maghrib. Bagus kuliah maghrib, bagus mengaji. Tapi kalau sampai tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ada kuliah. Pun tak kenal juga. Selang-selang kan bagus. Itu ada cerita tentang Umar, tentang Abu Hurairah. Orang suruh mengajar tiap-tiap malam. Jangan. Nanti kamu jemu. Selang-selang. Selang-selang. Sebab tu ada surah selang. Satu malam ada, malam besok cuti, besok ada balik selang-selang. Supaya orang tidak jemu datang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi saya minta pada adik-adik, anak-anak, sebelum saya mengakhiri ceramah pada malam ni. Nak bahagia, nak murah rezeki, nak panjang umur, nak dapat kehidupan yang baik, ada caranya. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah dengan mak bapak. Dalam bab apa ustaz? Dalam bab yang tidak melanggar batas syarak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma. Kalau mak kita, bapak kita suruh lawan Allah, buat jahat, buat syirik, jangan taat. Yang lain-lain taat. Yang lain-lain taat. Walaupun dalam urusan cinta ustaz. Ya. Walaupun dalam urusan cinta. Ustaz, saya bercinta dengan kawan saya. Satu sekolah ke? Tak. Kita orang bercinta dari tadika, Ustaz. Sampai universiti, Ustaz. Memang cinta pandang pertama lah. Memang bertadika, Ustaz. Kemudian, bila saya cakap dengan mak saya nak kahwin, mak saya tak setuju. So, macam mana, Ustaz? Adakah saya nak teruskan niat saya? Sebab kita orang dah kenalan lama, Ustaz. Dah 24 tahun. Sekarang kita orang dah 30 tahun. Dah sampai masa untuk kahwin.
Bila saya cakap dengan mak saya kata tak payah. So, mana dah satu? Ikut mak. Tapi saya ada perasaan, Ustaz. Ikut mak. Tapi kita orang dah berjanji sehidup semati, Ustaz. Ikut mak. Ikut mak. Tapi mak dia pun dah setuju, Ustaz. Ikut mak. Ustaz bodoh? Ikut mak. Apa jawapan pun ikut mak. Selesai masalah. Sebab itu tidak ada istilah telan mati mak luah, mati bapak, semua tak ada. Saya sebut salah, Ustaz. Saya sebut salah, Ustaz. Antara kekasih dengan mak, ikut mak. Nanti kekasih saya kata apa? Ikut mak. Oh, salah. Sebab itu belum kahwin, yang kau setia lebih-lebih, saya ingat pasal apa? Ustaz tak faham, kita orang bercinta sejak pasti, Ustaz. Tadi nikah, ini pasti pula. Astagfirullahaladzim. Dia mak awak, dalam Quran sebut, ta'atlah pada mak. Tak pernah Quran sebut, ta'atlah pada girlfriend kau. Tak pernah. Simple hidup kita. Tak, kalau jadi pada ustaz. Ustaz ada makwa. Ustaz sayang makwa ustaz. Kalau mak ustaz larang, ustaz nak ikut mak juga? Ya. Cakap senang. Apa senang pula saya buat? Saya buat. Tuan-tuan tahu saya dulu belajar Mahat Tahfiz dekat Masjid Negeri Ipoh. Saya Masjid Negeri Ipoh. Duk hafal Quran. Kelas kita orang, Masjid Negeri di belakang. Belakang Masjid Negeri. Tengah dia, tempat perempuan semayang. Depan, tempat saf muslimin. Orang perempuan nak semayang, dia mesti lalu tempat kita dulu. Cermin je tutup langsir. Pukul 2 kita start baca. Kelas ngulang Quran petang. Dia orang pula datang semayang. Bila perempuan pemakcik-makcik ni naik, masa itulah tarik lagu Sudai pun. Ya, sedap. Bila masjid kosong, ya ayyuhallazina amanu. Bila main, tuan-tuan, auzubillah, jahat perangai, tuan. Oi, berapa ramai yang nak ajak jadi menantu. Ramai. Hai, kita masa itu girlfriend, boyfriend semuanya dah. Mak saya kata, Kazim, ya mak, kahwin. Mak baru habis diploma, mak. Boleh tak tunggu masuk ijazah? Kahwin. Baik, mak. Tak pernah bantah. Memang siapa nak bantah kahwin? Tapi mak, saya tak ada duit, mak. Convocation pun belum je, mak. Tak apa, mak bayar. Ada duit, bayar balik. Baik, mak. Dengan siapa saya nak kahwin, mak? Dengan pilihan mak. Oh, baik, mak. Berapa umur dia, mak? Sekian. Mak, saya baru banyak ni, mak. Dia dah lebih, mak. Kahwin. Baik, mak. Saya umur 22, isteri saya 26. Baik, mak. Tak pernah saya bantah. Tak pernah pula saya duduk menung atas katil tu. Aku juga mempunyai perasaan. Tak pernah, tuan. Perasaan dalam otak kau. Hak mak dah. Hak apa mak kata terbaik. Tutup buku adik-adik, oi. Tutup buku. Dah. Ada tak saya kawan masa itu? Ada. Hantar surat. Hantar surat. Hantar surat, minta maaf. Saya akan berkahwin pilihan mak saya. Saya yakin Allah redha. Cukup. Tak payahlah nak teriak lah. Tak payah nak menangis lah. Dan saya pun tak kenal. Saya tak kenal. Bila hari nak akad nikah, mak saya naik kereta depan, saya kereta belakang, kawan-kawan saya kereta belakang saya. Bila masuk dalam kampung, kampung tu satu jalan je. Satu kereta, kalau berselisih, kereta kena ke tepi, lalu. Saya pun naik kawan saya bawa, mak saya depan. Berselisih kereta, mak saya lepas. Saya sangkut. Sebab kereta lain nak lalu. Kita pun bagi laluan. Kereta pun jalan. Saya dah kehilangan mak saya. Waktu itu mana ada handphone. Waze lagi tak ada. Waste time ada. Google Map ke tak ada. Allah, mana pula mak aku ni. Jalan. Ha, tu dia. Sampai dah. Kenuri kahwin.
Saya pun turun kereta tuan-tuan, turun. Pakai samping elok-elok. Nak lintas jalan, datang satu pakcik. Hei, bukan sini. Depan lagi. Oh ya. Yang kita dah buat keluar hantaran tau. Hoi, hoi, ya hoi ni. Bayangkan kalau saya naik rumah pengantin duduk bersila tuan-tuan. Pengantin kata, mak ni, Nepal mana ni mak? Oh. Saya tak kenal tau. Turun balik, masuk balik. Alhamdulillah, saya baik. Orang tua tu datang, tidak mampu kita malu. Malu masuk area metro. Sampai-sampai, dia pun, ni dia. Parking sini, parking. Naik, tunggu naik qadi pun datang. Dia duduk suruh kawan saya sign semua. Kawan saya kata, bukan saya ustaz nak kahwin. Dia nak kahwin. Orang tak tengok saya punya lekehnya budak ni nak kahwin. Saya pun kahwin. Si orang saya angkat nikah. Habis akad nikah semua balik. Tinggal saya seorang. Mak balik, pak menakan balik, semua balik. Aku duduk seorang, nak buat apa ni? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan tak kenal mak sedap. Pak mertua tak kenal, mak mertua tak kenal, tok mertua tak kenal, isteri mertua tak kenal macam. Nak nyembang apa dengan isteri ni tak kenal. Duduk atas tangga, duduk tengok orang duduk angkat syarikat tu, kanopi tu duduk bersih. Duduk angkat atas lori. Kesian pula budak-budak ni. 2 orang je angkat kerusi. Saya pun tukar, pakai seluar, baju t-shirt, tolong dia orang angkat, buah atas lori. Bapak mertua saya datang. Banyak ke tempahan musim-musim cuti ni? Tak tahu, saya tak tahu. Lepas ni nak hantar mana pula? Tak tahu mana saya tahu. Dia tak kenal saya tuan-tuan. Guru haram betul. Tadi pakai samping, songkok semua. Lepas tu dia pergi layan tetamu. Mana dia kenal saya buang pihak apa semua pakai. Dia ingat saya pekerja kenopi. La ilaha illallah. Jadi adik-adik, saya baru cerita satu je. Kalau kita ada pilihan, pak kita pun ada pilihan, mak kita pun tak apa nak setuju, ikutlah mak punya. InsyaAllah bahagia. InsyaAllah murah rezeki. InsyaAllah tenang. Dan akak-akak pun bila suami bagi tahu, apa boyfriend bagi tahu kita tak dapat bersama, cinta kita terhalang oleh mak. Jangan cakap kamu racun je mak kamu tu, jangan. Cinta kena pertahankan tahu, tak payah sepah lagi jantan lain. Okey, kalau boyfriend kita hantar surat macam tu, saya terima. Ini adalah yang terbaik. Tapi saya janji kalau mak saya meninggal, kita kahwin. Ada juga macam tu tuan-tuan. Nak sangat-sangat nak kata apa. Tapi boyfriend kita boleh ganti lain. Makwa kita boleh ganti lain. Tapi mak kita tak dapat ganti lain. Setiap yang mak buat, insya-Allah mak doakan kita. Mahal sangat doa mak ni tuan-tuan. Mahal sungguh. Berjaya tak berjaya kita ni tengok mak doa mak. Minta apa benda pun kita nak buat, minta doa daripada mak. Dan makcik pun doalah baik-baik. Walaupun anak tu menikah 2. Ni bila anak tu menikah 2, saya takkan ampun ke? Sabarlah makcik oi. Anak hang. Bukan orang lain, buat tenang. Ni hak cerita ni tak ada kena mengenai hidup dan mati. Ni cerita di Afrika ni tuan. Janganlah jadi macam itu. Dia buat kerja halal, menikah. Sebagai mak ni, pulanglah kat dia ada buat. Saya sebagai mak, saya doakan mudah-mudahan rumah tangga anak-anak saya, anak-anak menantu-menantu saya baik. Sudah. Ni tidak. Nak jadi macam si Tanggang. Betul si Tanggang tu jahat. Pergi jolok mak dia jatuh dalam laut. Betul. Tapi yang mak doa jadi batu tu pasal apa? Ya Allah, kalau betul lah si Tanggang itu anak aku. Kau jadikanlah dia batu. Batu sungguh. Tu cerita si Tanggang. Norma dia jadi mak. Ji Samsudin jadi Tanggang. Punya handsome Ji Samsudin tu. Dapat pula anak raja, Sarimah. Celawak lah. Balik ke kampung, orang kampung bagi tahu dekat mak Nomadiah ni, mak dia. Makcik, anak makcik dah balik.
Dia dah jadi anak raja, makcik. Oh, orang tua tu seronok lah anak balik. Bawa sampan tengah laut, bawa pisang salai nak bagi anak makan. Tanggang. Ini pisang salai kau nak, kata dia. Ini kegemaran kau nak. Sudah, aku tidak ada ibu. Mak aku dah mati. Pergi kau, pergi. Kanda, buruknya perempuan ini Kanda. Dia bukan mak Kanda, ini perempuan gila. Oh, dia panggil mak, dia gila. Dia suruh hulu balang dia jolok mak dia dengan kayu. Mak dia elok nak naik atas kapal, dijolok, jatuh tuan-tuan. Masa jatuh, rambut mak dia uban penuh. Bila bangun daripada laut, hitam rambut dia. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Tadi putih, kenapa hitam pula? Itulah make up tuan-tuan. Jadi nombor 1 dalam bab jodoh. Saya nak sebut lagi 10. Ada 11. Tapi masa dah tamat. Yang 11 lagi 10, lain tahun tuan-tuan.